Mari sekali lagi kita bersatu di dalam doa. 我们同心祷告。 Bapa di surga, saat ini kami akan merenungkan lebih jauh kebenaran firman-Mu. 我们在天上的父，这时候我们要默想你的话语。 Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus yang membuka hati dan pikiran kami. 恳求主你的圣灵打开我们的心思意念， Baik hamba-hamba-Mu yang menyampaikan maupun hamba-hamba-Mu yang mendengarkan. 和只是传达你信息的仆人，和只是在听的弟兄姐妹们。 Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk memahami dan melakukan firman Tuhan. 恳求你的圣灵帮助我们明白的话语，也让你的话语在每一天的生活当中应用出来。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. 我们这样的恳求祷告，奉主耶稣基督的圣名祈求的， Amin. 阿门。 Sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu Saudara. 为弟兄姐妹们早安。 Ya, pagi ini kita akan merenungkan sebuah tema yaitu How to be a Christian without being religious. 今天我们所要思想的主题就是如何在没有宗教信仰的情况下成为基督徒。 Bagaimana kita menjadi orang Kristen tanpa hanya terjebak di dalam rutinitas agamawi saja. 我们要成为一个基督徒，但是我们并没有陷入于是宗教的活动而已。 Mari saya ajak kita bersama-sama membuka bagian firman Tuhan dari Yesaya pasal pertama ayat 10 sampai 15. 我们一起来看一段的经文，是在以赛亚书第1章第4到第15节。 Yesaya 1 ayat 10 sampai 15. 以赛亚书第1章第4到第15节。 Jika saudara sudah mendapatkan, saya akan membacakan 用印尼文的先读，然后中文读。 Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap aku benci melihatnya. Semuanya itu telah menjadi beban bagiku, aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. 你们这所多摩的官长啊，要听耶和华的话；你们这俄摩拉的百姓啊，要侧耳听我们神的训诲。耶和华说：你们所献的许多祭物，与我何异呢？公绵羊的欢祭和肥畜的脂油，我已经供了。公牛的血、羊羔的血、公山羊的血，我都不喜悦。你们来朝见我，谁向你们好这些，使你们见到我的约尼呢？你们不要再献西佛的供物，香品是我所赠握的。耶稣和安息日，并先召的大会，也是我所赠握的。作孽的右手严肃会，我也不能容忍。你们的耶稣和崛起，我心里恨恶，我都以为麻烦。我担当便不耐烦，你们举手祷告，我必遮眼不看；就是你们多多的祈祷，我也不听。你们的手都满了杀人的血。 Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. 我们读经到这。 Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya punya sebuah pertanyaan. 弟兄姐妹们，我有一个问题： Menurut Bapak Ibu, orang yang seperti apa yang bisa kita sebut sebagai orang Kristen? 按照你们说，要什么样的人才被称为基督徒？ Ketika misalnya kita melihat seseorang, apa hal-hal yang membuat kita bisa mengatakan, oh orang ini adalah orang Kristen? 当我们看见某一个人的时候，那么是怎么样的
是怎么样的使我们能够感受到他就是一个基督徒呢？ Coba pikir-pikir sebentar ya. 我们再一次的思考一下。 Kriteria pertama orang Kristen tentu saja adalah orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, bukan? 第一个标准就是这个人肯定他是相信主的，不是吗？ Kalau orang yang tidak percaya Tuhan Yesus tidak bisa disebut sebagai orang Kristen. 若是不相信主耶稣的人，不可能他是成为一个基督徒。 Kemudian apalagi yang biasanya membuat kita bisa mengkategorikan seseorang sebagai orang Kristen? 那么还有什么的这个标准使我们觉得他就是一个基督徒呢？ Biasanya kita mengkategorikannya berdasarkan tindakannya. 我们都是以他的这个行为来评价。 Kalau kelihatannya orang tersebut rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, 如果我们看这个人勤以来教会，而且勤以阅读圣经， mungkin dia juga rajin pelayanan, kasih persembahan, dan mungkin jarang marah-marah. 有可能呢他很少生气的，而且勤以来教会，而且有奉献。 Mungkin kita bisa katakan orang itu adalah orang Kristen. 有可能我们会说这个人就是基督徒。 Kalau orang lain maupun kita sendiri yang mengaku Kristen melakukan hal-hal ini dengan sering, 如果我们自认我们是基督徒呢，我们都是时常做这样的事情。 maka biasanya kita bisa disebut sebagai orang Kristen yang baik atau rohani. 那么呢，有人会说我们是一个很好的基督徒，而且是很属灵的基督徒。 Wah, kamu sering ke gereja ya, berarti kamu religius sekali gitu. 他说呢，因为你时常去教堂，你一定是非常的属灵了。 Nah, Bapak Ibu, tentu hal-hal yang tadi sudah disebutkan seperti ke gereja dan membaca Alkitab memang bisa menjadi bagian dari kehidupan kita sebagai orang Kristen. 是的，若是我们时常去教会参加崇拜者读圣经呢，我们呢都被很多人说我们就是一个基督徒了。 Namun pertanyaannya, 但是我的问题就是， apakah tindakan-tindakan yang demikian sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang Kristen yang sejati? 那么以上这些的行为，是不是就已经证明我们就是一位真正的基督徒了呢？ Apakah jadi orang Kristen hanya sebatas melakukan tindakan-tindakan yang bisa dilihat dari luar dan dinilai? 是否我们被人称一个基督徒，只是从我们外表的这个行动就评价出来了呢？ Atau apakah sesungguhnya ada sesuatu yang lebih esensial atau dalam yang Tuhan inginkan untuk kita miliki sebagai orang-orang Kristen? 或者呢，上帝更希望我们的内心里面呢，更有这个特别的特质。 Hari ini kita akan bersama merenungkan tentang hal ini dari kebenaran firman Tuhan. 今天我们从圣经当中，我们要学习这个真理。 Bapak Ibu dan Saudara, 弟兄 dalam 姐妹们， Yesaya 1 yang tadi kita baca, 从我们刚才所读的经文当中， orang-orang Israel pun kelihatannya melakukan tindakan yang religius. 这些呢以色列人呢，看起来他们也是有这个举行的宗教活动。 Mereka membawa banyak korban persembahan, mereka datang beribadah ke bait suci, bahkan mereka itu berdoa dengan banyak. 甚至呢，他们带着这个班机来到这个圣殿，而且呢，他们敬拜神，而且呢，他们做了很多这个宗教的活动。 Tapi anehnya bukannya senang dengan tindakan seperti itu, Allah malah mengatakan seperti ini. 上帝呢，并不是呢喜欢他们的这个敬拜，上帝反而是这么的说： Untuk apa kamu berlaku seperti itu? 你们行这些有什么益处呢？ Aku sudah jemu, 我已经厌烦了。 persembahanmu itu seperti kejijikan bagiku. 你们的这个奉献，我觉得非常的憎恶。 Saudara, bukankah respon Allah ini sangat mengejutkan dan di luar dugaan? 弟兄姐妹们，上帝这样的回应，不是令我们非常的惊讶吗？ Begitu 而且超乎我们的想象之外吗？ Begitu keras. 上帝是这么的严厉的说出这段话， Bukankah kelihatannya bangsa Israel ini sedang beribadah kepada Tuhan? 不是看起来以色列人是正在敬拜上帝吗？ Tetapi kenapa ya Tuhan kok malah tidak suka dengan hal itu? 但是为什么呢？上帝呢不喜欢他们的敬拜呢？ Ternyata Tuhan melihat sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar tindakan di luar. 因为呢，上帝所看重的就是我们的内心，远过于我们外表的这个行为。 Dia melihat bahwa persembahan bangsa Israel diberikan dengan hati yang tidak sungguh-sungguh, 因为他看见了以色列人所奉献的，就是都是没有一个真诚的心来去奉献的。 bahkan doa-doa mereka dinaikkan dengan tangan yang penuh darah. 甚至呢，他们所献上的祷告啊，他们的手都是充满了流人的血。
Saudara, sekalipun Israel kelihatannya masih rutin beribadah di bait suci, 虽然呢看起来呢以色列是非常的非常照常的去圣殿的去敬拜， pada kenyataannya di ayat-ayat selanjutnya kita bisa melihat mereka juga menyembah berhala. 但是接下来的经文能看到，他们也是在敬拜偶像， Mereka mempersembahkan persembahan, 他们献祭， tapi di dalam kehidupan sehari-hari mereka bersikap tidak adil. 但是他们在日常生活当中，他们行不公平， Bahkan para pemimpin agama itu suka kejar sogok. 甚至呢这些宗教领袖，他们喜欢受贿赂。 Saudara, itulah sebabnya Tuhan di dalam Yesaya 29 ayat 13 dia berkata seperti ini. 所以呢，上帝在这个以赛亚书29章13节，上帝的是这么的说： Bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. 上帝说：“因为这百姓亲近我，用嘴唇尊敬我，心却远离我。他们敬畏我，不过是领受人的吩咐。” Tuhan melihat bahwa hati bangsa Israel ini sebenarnya sudah jauh dari Tuhan. 上帝已经看到呢，以色列人的心已经远离他了。 Sekalipun mereka melakukan tindakan-tindakan yang kelihatannya menampilkan cinta mereka sama Tuhan, 虽然他们的外表所行之来的是看得出他们是在敬拜上帝、爱上帝， tapi di dalam hatinya mereka sebenarnya tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. 其实他们的内心没有真正的爱上帝。 Tindakan ibadah mereka yang kelihatannya religius ternyata hanya sekedar rutinitas yang diulang-ulang, 他们看似虔诚的敬拜的行为，结果只是例行公事， tanpa penghayatan, tanpa pemaknaan yang benar. 没有在欣赏的情况下来敬拜。 Ya, dan kenyataannya mereka pun tetap berbuat dosa di dalam kehidupan sehari-hari. 而且事实上呢，他们在每一天的生活当中都是犯罪的， Dan kemunafikan seperti inilah yang sangat tidak disukai oleh Tuhan. 就是他们这样的这个假冒为善，上帝非常的不喜欢。 Bapak Ibu, kisah Israel menunjukkan ternyata seseorang bisa melakukan tindakan religius, tapi hatinya itu jauh dari Tuhan. 所以呢，我们看呢，这个以色列人，他们虽然能够有这个宗教的活动，但是呢，他们的心却是远离上帝了。 Sayangnya ribuan tahun setelah bangsa Israel hidup, hal itu ternyata juga terjadi di masa kini. 很可惜的就是，这些以色列人在数千年前已经这么的行，但是这个事情直到如今还是这样的运行着。 Ternyata ada orang-orang Kristen yang ketika hari Minggu dan di dalam kehidupan sehari-harinya itu berbeda 180 derajat. 有很多的基督徒呢，他们在每天星期天的生活，跟在每一天周一到周六的他们的生活呢，大不相同。 Nah, beberapa tahun lalu, 几年前， sebuah lembaga penelitian di Amerika bernama Barna Group 美国一个研究所名叫巴纳集团的， pernah mengadakan sebuah survei terhadap 718 orang untuk melihat berapa banyak orang yang mengaku Kristen dan kemudian mereka hidup serupa dengan Kristus. 他们曾经为718人进行民意调查，看看有多少是自称基督徒，但是呢，他们表现出呢，是否有没有表现出基督徒一样的内心、行为和态度？ Saudara, sedih 弟兄姐 dari 妹们，这是一件很伤痛的事情。 jika kita bisa melihat hasilnya, lingkaran yang paling kecil itulah yang menunjukkan orang yang mengaku Kristen benar-benar hidup seperti Kristus. 所以呢，我们如果看这个图的话，那么我们看见只有少数人呢，他们过的这个生活呢，是真正的基督徒的生活。 Hanya 14% orang atau 1 dari 7 orang Kristen. 只有这个44%的人，就是说在7人当中，只有1个人是真正的过基督徒的生活。 Sedangkan 86% lainnya menunjukkan inkonsistensi antara tindakan mereka dengan hati mereka maupun dengan status mereka sebagai orang Kristen. 而且呢，另外86%的人表现出他们的行动和内心不一致的。 Ada yang dari luar kelihatannya sih seperti Kristus, 有的人呢，外表看起来他就像基督徒， rajin datang beribadah, mengasihi dan menolong orang lain. 他请你参加敬拜，而且爱神爱人，愿意帮助人。 Tapi hatinya itu lebih mirip dengan orang-orang Farisi yang munafik. 但是呢，他们的内心却像那个假冒为善的这个法利赛人。 Orang-orang Farisi yang Tuhan Yesus kecam di dalam masa perjanjian baru. Mereka yang hanya menampilkan penampilan luar tanpa memperhatikan hati mereka sendiri. 这个呢，在主耶稣在新约圣经当中，他自备了这些
法利赛人，因为他们内心所想的、所行的，跟他们外表所做的是完全不一样的。 Banyak orang yang mengaku Kristen, 有很多自称是基督徒的人， tapi hanya Kristen yang tampak di luar, 他们只是外表看起来是基督徒， atau Kristen KTP. 可以说是只是名分上的基督徒。 Di dalam hati mereka tidak atau belum sungguh-sungguh memiliki relasi dengan Tuhan. 其实他们的内心呢，没有跟主有真正的沟通， Mereka belum benar-benar mengasihi Tuhan. 他们没有真正的爱主。 Pertanyaannya sekarang bagi kita, 我的问题就是对我们每一个人， bagaimana dengan diri kita saat ini, Bapak 现 Ibu? 今我们的这个基督徒的生活又如何呢？ Pertanyaan ini kalau kita mau renungkan dan jawab dengan jujur bukan pertanyaan yang mudah. 若是呢，我们思考这个问题，而且要诚心的回答这个问题，不是一件容易回答的问题。 Tapi ini sesuatu yang penting untuk kita pikirkan. 但是这是一件我们每一个人要思考的事情，而且也是一个很重要的事情。 Apakah selama ini ketika kita menjalani kehidupan sebagai orang percaya, 那么这一向以来，我们过这个基督徒的生活， kita hanya berfokus kepada tindakan luar kita? 是否呢？我们的焦点就是外表的这个行为？ Apakah bagi kita menjadi orang Kristen itu cukup hanya datang ke gereja setiap minggu? 是否我们觉得，是否我们成为一个基督徒，每逢礼拜天来到教会崇拜就已经足够了？ Pernahkah kita bertanya jauh lebih dalam ke dalam hati setiap kita? 是否我们曾经在我们内心自问， Kenapa setiap minggu kita mau bangun pagi-pagi dan datang ke gereja? 为什么呢？每逢星期天我们要早起来到教会呢？ Kenapa sampai hari ini kita masih berdoa? 为什么直到今天我们还祷告呢？ Kenapa kita mau menyisihkan uang kita untuk memberikan persembahan? 为什么呢？我们要奉献金钱呢？ Apakah kita melakukan semuanya karena kita mengasihi Tuhan? 我们做这些是不是因为我们爱主， Atau kita hanya sekedar melakukan rutinitas? 或者是呢，我们只是复行宗教的这个礼仪？ Saudara, di dalam kesibukan dan pergumulan hidup, 弟兄姐妹们，在我们这忙碌当中，一直面对生活的挣扎， di dalam keterbatasan maupun juga keberdosaan kita, 在我们的极限和罪恶当中， kita sesungguhnya sangat mudah jatuh ke dalam yang namanya jebakan rutinitas agamawi. 我们很容易陷入宗教套路的陷阱。 Kita rentan berpikir bahwa menjadi orang Kristen hanya sebatas melakukan tindakan-tindakan rohani. 因为我们倾向于认为基督徒限于只是做属灵的事情， Yang penting kan hari Minggu aku sudah ke gereja. 最重要的就是我礼拜天有来教会参加崇拜。 Hari ini aku sudah baca Alkitab 5 pasal loh. 今天我已经读了圣经5章了， Kita berfokus kepada tindakan luar kita, 因为我们的焦点只是我们外表的行为， tapi kita lupa memperhatikan apa yang ada di dalam, 但是我们忘记了我们内心， yaitu kondisi hati kita. 就是我们的心态。 Bisa jadi ketika kita saat ini datang beribadah, kita tidak sungguh-sungguh punya hati yang rindu kepada Tuhan. 有可能我们今天是来参加崇拜，但是我们的内心并不是真正的渴慕遇见神。 Kita mulai bosan dan hanya menganggap ya sudahlah seperti biasa saja. 我们已经感觉到厌烦了，我们觉得就好像平常日子一样。 Atau sebaliknya, bukannya tidak punya kerinduan, 或者呢，相反的，不是没有一个渴望的心， tapi kerinduan kita ini melenceng. 但是我们的渴慕已经偏离了。 Kita mungkin mengejar hal-hal lain selain Tuhan ketika kita melakukan tindakan-tindakan rohani. 有可能呢，我们做这些属灵的这个圣工呢，我们还是有别的目的。 Bapak, Ibu, dan Saudara, coba kita pikirkan sejenak. 弟兄姐妹们，我们来思考一下， Kenapa saat ini kita semua duduk di ruang ibadah? 为什么现今呢，我们都是坐在这个教堂里面？ Kenapa saya datang ke gereja? 为什么我来到教会？ Kenapa saya mau melayani? 为什么我要侍奉？ Kenapa saya mau masih baca Alkitab setiap hari? 为什么我每天还是要读圣经？ Bisa jadi, apakah mungkin kita sebenarnya hanya sedang mengejar berkat-berkat Tuhan? 或者有可能我们现在只是追求上帝的祝福？ Apakah mungkin kita melakukannya supaya doa kita dijawab? 有可能我们做这些活动是要让我们祷告蒙应允？ Atau apakah tindakan itu lahir dari rasa takut?
或者是这样的行为来自于我们有一个惧怕的心。 Kalau saya tidak datang ke gereja, nanti Tuhan hukum saya. 如果没来到教会参加崇拜呢，那么上帝就会惩罚我。 Kalau saya lupa saat teduh, nanti Tuhan tidak mau lagi mendengarkan saya. 如果我忘记了灵修呢，那么我很怕上帝会忘记了我。 Saudara, jika demikian, aktivitas rohani pun akhirnya hanya menjadi ajang transaksi. 弟兄姐妹们，若是这样的话，那么我们的属灵活动呢，只是一个交易。 Padahal bukankah seharusnya tindakan-tindakan rohani kita merupakan buah atau hasil dari relasi? 其实呢，属灵的行为应该是我们与上帝爱的结果。 Bukankah seharusnya kita melakukan tindakan ibadah kita karena kita mengasihi Tuhan dan kita sudah mengalami sendiri kasih Tuhan itu? 我们呢行这些宗教的礼仪，我们侍奉神呢，就是因为我们首先经历了神的爱。 Saudara, kita perlu berhati-hati 弟兄姐妹们，我们需要谨慎。 ketika kita hanya berfokus untuk rutin terus melakukan tindakan yang kelihatannya rohani, 若是呢，我们只是忙于呢我们外表的这个属灵的活动， tapi kita tidak melihat apakah hati kita sungguh-sungguh mengasihi dan cinta kepada Tuhan atau tidak. 但是我们没有看到我们内心是否真正的爱上帝，还是不是真心的来爱上帝。 Hal itu bisa berdampak kepada keseharian kita. 那么可从每天的生活当中看到它的结果。 Ya, kelihatannya kita memang masih rajin ke gereja. 看起来我们还是很勤于来参加崇拜， Masih kelihatan seperti orang Kristen yang sungguh-sungguh. 看起来还是一个很虔诚的基督徒。 Tetapi sesungguhnya di dalam hidup kita tidak terjadi perubahan. 但是呢，其实在我们生活当中并没有，我们的生命并没有受到改变。 Di dalam pekerjaan kita, studi kita, di tengah keluarga kita, kita bisa tetap cinta kepada dosa. 就是在我们生活当中、学业上、在事业上，我们还是爱这个罪恶。 Kita tetap hidup sesuai dengan cara yang kita mau, bukan cara yang Tuhan mau. 我们所过的生活是按照我们的心意，不是按照上帝的旨意。 Bahkan bisa jadi secara tidak sadar kita telah menjadi batu sandungan buat orang lain. 而且在不知不觉当中，我们已经成为了别人的绊脚石。 Katanya orang Kristen kok hidupnya seperti itu. 不是说你是一个基督徒吗？你的生活怎么会是这样的呢？ Bapak Ibu, tindakan ibadah yang kita lakukan tanpa relasi dengan Tuhan bisa menjadi sia-sia. 弟兄姐妹们，若是我们参与敬拜，但是我们刚跟上帝没有沟通的话，那么我们的敬拜都是无用的，都是徒然的。 Dan pada akhirnya bukankah ini tidak menyenangkan hati Tuhan? 而且呢，最后也不讨神的喜悦。 Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, 神的话 murid-murid 在这里提 Kristus, 醒我们每一个基督徒， bahwa Tuhan tidak menginginkan tindakan rohani semata-mata hanya dilakukan terus-menerus. 那主耶稣并不希望我们所做的这个属灵活动一直是进行这个有属灵的活动。 Yang Tuhan inginkan sesungguhnya adalah hati kita. 上帝所希望就是我们的内心， Apakah kita sungguh-sungguh mengasihinya? 是否我们是真心的、诚心实意的来爱主？ Apakah kita benar-benar punya relasi yang pribadi dan sejati dengannya? 是否我们跟主有过的这个很好的、密切的交流？ Sehingga kita benar-benar bisa mengasihi Tuhan 以致我们能够诚心实意的来爱主， dan ingin menyenangkan Dia lewat perbuatan-perbuatan kita. 透过我们的行为来讨神的喜悦。 Saudara, kekristenan itu tidak seperti ajaran dunia. 弟兄姐妹们，基督教的这个信仰呢，不像这个世界的教义。 Ajaran dunia hanya menekankan apa yang kita harus lakukan untuk Tuhan. 那么呢，世界的教育就是说呢，我们要为主做什么？ Kamu taat, baru kamu dapat berkat. 如果你顺服，你才得做祝福。 Kamu taat, baru kamu dapat kesehatan. 那么你顺服主呢，你就得做健康身体。 Kamu taat, baru Tuhan mau mengasihi kamu. 如果你顺服主，那么神才能够爱你。 Tapi kalau kamu gagal, 就是你失败了， kamu akan mendapat kutuk. 那么你就会遭到咒诅了。 Saudara, kekristenan tidak seperti itu. 弟兄姐妹们，我们基督教的信仰并不是这样的。 Ajaran kekristenan atau Injil berfokus kepada apa yang sudah terlebih dahulu Tuhan lakukan untuk kita. 我们基督的教养呢，最重要就是呢，主耶稣先为我们做了什么。 Sekali lagi, ajaran kekristenan berfokus pada apa yang
Tuhan sudah terlebih dahulu lakukan bagi kita. 就是呢，我们基督教的这个信仰的教导，就是呢，我们的主耶稣首先是为我们成就了事情。 Kita bisa melihat di sepanjang Alkitab sesungguhnya Allah yang terlebih dahulu mau berelasi dengan kita manusia yang berdosa. 我们可以看整本的圣经，是上帝首先要与人类建立关系的。 Allah yang berulang kali mengampuni sekalipun kita terus-menerus berusaha untuk pergi. 虽然呢，我们已经离开上帝了，但是上帝还是多次的、屡次的呼召我们回转。 Bahkan ketika kita sudah jatuh di dalam dosa, 甚至当我们跌入最终的时候， bukan kita yang berusaha mengulurkan tangan kepada Tuhan minta diselamatkan, 不是我们首先伸出我们的援手求主拯救我们， tapi Yesus juru selamat kita yang terlebih dahulu mengulurkan tangannya. 乃是我们的救主耶稣先伸出他的手， Dia mengulurkan tangannya untuk dipaku. 他伸出他已经被钉十字架的手， Dan bahkan dia memberikan seluruh hidupnya untuk mati di salib bagi kita. 他甚至将他整个生命献上，就是为了要拯救我们。 Supaya apa? 为了什么呢？ Supaya kita bisa lepas dari belenggu dosa dan kita bisa hidup berelasi lagi dengan Tuhan. 好让我们能够脱离罪的捆绑，以致我们能够跟上帝有很密切的交流沟通。 Bapak Ibu, kita bisa melihat betapa Allah terlebih dahulu mengasihi kita. 弟兄姐妹们，我们看到呢，上帝是先爱我们， Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita sekalipun kita masih berdosa. 就是当我们还做罪人的时候，上帝已经向我们显明他的爱了。 Dan hanya karena salib Kristus itulah, 因为没有基督的十字架， barulah kita dapat menunjukkan kasih kepada Allah. 我们才能够表明我们是爱上帝。 Hanya ketika kita benar-benar mengalami kasih pengampunan Kristus, 唯有我们真正的经历了基督的爱， memahami betapa besar dan dalam kasih-Nya itu, 而且呢，我们已经经历了上帝丰盛的慈爱， barulah kita bisa menunjukkan kasih kita dengan hidup sungguh-sungguh bagi Tuhan. 我们能够借着我们真正的为主而活来见证，来相信主。 Bapak Ibu, setelah mengetahui kebenaran ini, 弟兄姐妹们，当我们明白这个真理过后， lalu bagaimana kita bisa jadi orang Kristen yang sejati? 那么我们如何成为一个真正的基督徒呢？ Bagaimana kita bisa tidak terjebak pada rutinitas agamawi saja? 我们如何不陷入于这个宗教的这个活动而已呢？ Jawabannya adalah kita perlu membangun yang namanya relasi pribadi dengan Tuhan. 他的答案就是我们需要个人与主建立关系。 Jangan hanya berfokus pada tindakan yang bisa di luar saja 我们的 terlihat. 这个焦点不是在于我们外表的行动， Tapi mari kita menjalin relasi dengan hati kita sepenuhnya bersama dengan Tuhan. 乃是我们全心全意的跟主建立关系。 Ini berarti secara praktis kita perlu menyediakan waktu setiap hari. 这是一个实际的这个行动，这是我们每一天需要行出来的事情， Waktu untuk datang kepada Tuhan. 就是来到神的面前， Waktu untuk sungguh-sungguh merenungkan firman-Nya. 就是我们花时间来默想主的话语， Waktu untuk berdoa kepadanya. 就是花时间来与主向主祷告。 Tentu jangan jadikan waktu teduh ini sebagai rutinitas. 当然，我们不要让这个灵修的时间看为是例行公事， Karena itu sama saja tidak disukai oleh Tuhan. 当然这样的是不讨神的喜悦的。 Kalau itu hanya jadi rutinitas ya sama saja kita hanya menekankan perbuatan di luar. 若是我们只是让它成为一个例行公事的话，那么我们只是强调以外表的行为。 Tapi biarlah ketika kita membaca Alkitab dan berdoa, 就是当我们阅读圣经以及祷告的时候， kita benar-benar bersedia mendengarkan suara Tuhan. 乃是我们愿意听主的声音。 Kita benar-benar bersedia dikoreksi dan diubah hatinya. 我们需要纠正我们听神的话语。 Kita bersedia dievaluasi cara pikirnya yang mungkin selama ini tidak benar di dalam memandang Tuhan. 我们再次的需要反省我们自己的想法，有可能这一向以来我们所思想的是不讨神喜悦的。 Sehingga pada akhirnya lewat persekutuan itu kita diubah untuk bisa mengasihi Tuhan dengan tulus. 也是透过这一些，我们能够被主所改变，我们能够以真诚的心来与主交流。 Selain menyediakan waktu secara pribadi, mari kita juga belajar melibatkan Tuhan dalam keseharian. 除了呢，我们要花时间与主呢个人的交通，而且呢， Mari kita belajar untuk melibatkan Tuhan di dalam aktivitas 就 kita. 是让主介入我们的生命的每一个活动当中。
Mari kita belajar untuk melibatkan Dia juga di dalam keputusan-keputusan yang kita ambil. 就是当我们在每一项做界定的时候，让主介入我们的这个界定当中。 Jangan sampai kita terjebak dalam roda kehidupan yang terus berputar dengan segala kesibukan. 我们不要介入那些我们生命的这个生活的劳碌当中。 Di tengah-tengah aktivitas kita bisa sesungguhnya mengambil jeda. 就是呢，在这个每一天这个活动当中，我们能够抽出一点的时间， Jeda singkat untuk berdoa. 就是呢花一点时间向主祷告， Jeda singkat untuk mengingat kasih Tuhan bagi kita. 然后花时间呢思想了神的爱。 Mungkin kita bisa merasakan Tuhan lewat alam. 有可能我们会借着这个大自然感受到神的爱， Atau kita sambil mendengarkan musik-musik rohani. 而且我们听这个圣歌、属灵歌曲。 Intinya jalinlah persekutuan dengan Tuhan. 所以它的核心就是我们要与主建立关系， Jangan hanya sibuk bertindak tanpa merenungkan. 我们不要是忙于采取行动，而是我们没有去思考。 Saudara, semakin kita berelasi dengan Tuhan, 弟兄姐妹们，若是我们有更多的时间与主来沟通的话， atau seperti perkataan Tuhan Yesus, kita tinggal di dalam Dia atau abide in Christ. 就像主耶稣所说的，我们就是住在主里面， Semakin kita sungguh-sungguh mengenal siapa Tuhan, 使我们能够更认识主耶稣是谁， semakin kita melihat betapa besar dan dalam kasih-Nya. 所以我们能够看到主的爱是何等的主的爱是何等的伟大。 Baru kita bisa menjadi orang Kristen yang sejati, Bapak Ibu. 弟兄姐妹们，我们才能够成为一个真正的基督徒， Orang Kristen yang hatinya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. 就是呢一个诚心实意爱神的基督徒， Orang-orang yang sungguh ingin menyenangkan Tuhan. 就是愿意讨神喜悦的基督徒。 Saudara, ini akan berdampak di dalam seluruh aspek kehidupan kita. 弟兄姐妹们，这可从我们的生活的每一个层面当中，看到它的结果。 Misalnya di dalam hal ibadah kepada Tuhan. 比如呢，在我们参加崇拜的时候， Ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, 如果我们诚心实意的爱主的话， maka kita datang beribadah bukan lagi karena kita hanya sekedar menjalankan rutinitas. 所以我们参加崇拜呢，并不是好像例行公事一样的。 Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita akan rindu berjumpa secara pribadi dengannya. 如果我们是诚心实意的爱主的话，那么我们肯定想在这个崇拜当中遇见主。 Kita bukan berfokus mencari pemuasan diri kita sendiri, 那么我们焦点不是在于满足我们自己， tapi sungguh kita rindu untuk berjumpa, bersekutu dengan Tuhan. 乃是我们渴慕呢遇见主，与主交通。 Ketika kita sungguh-sungguh punya relasi dengan Kristus, 当我们有一个真诚的心，愿意与主呢建立关系，与他沟通的时候， maka kita pun dimampukan untuk menyatakan kasih Kristus dengan nyata. 那么我们就能够在这个现实的生活当中，我们能够诚心实意的来爱主。 Bukan sesuatu yang dibuat-buat, 并不是好像这个外表的行为，很是细微的这个行为， tapi begitu saja mengalir dan memberkati orang-orang di sekitar kita. 就是呢在我们内心当中很自然的流露出来的。 Nah, saudara, kita bisa lihat sesuatu nih. 弟兄姐妹们能够看到这一点， Orang Kristen yang sejati dan orang-orang yang hanya bersikap religius sama-sama bisa melakukan tindakan rohani. 所以我们看见那些真正的基督徒呢，已经跟那些呢喜欢举行宗教活动的基督徒的话，他们的这个行为， Ya, mereka bisa melakukan tindakan rohani, 他们可以做这个属灵的活动， tapi motivasinya berbeda. 但是他们的动机是不一样的。 Yang satu hanya rutinitas 一个呢，只是好像是例行公事， atau mengejar berkat-berkat. 他只是追求上帝的祝福。 Yang lain adalah ekspresi dari relasi. 那另外一个呢，乃是从内心里面所表达出来的。 Orang Kristen yang sejati mengekspresikan kasihnya. 那么那个真正的基督徒，他会从他的内心表现出来。 Saudara, tentu tidak mudah untuk melakukan firman Tuhan ini. 弟兄姐妹们，我们要遵行神的这样的话语呢，不是一件容易的事情。 Secara natural, kita lebih sering berfokus kepada apa yang di luar. 因为呢，很正常的来说呢，我们总是呢倾向于注重外表的。 Yang penting kelihatannya religius. 最主要的看出来你是一个很属灵的基督徒。 Yang penting kelihatannya rohani. 看起来呢，你是一个很有灵命长进的基督徒。
lebih sulit untuk melihat yang di dalam. 因为我们很难看到他的内心， Motivasi-motivasi hati kita, 我们内心的动机， keinginan kita yang sesungguhnya, 就是我们真正的我们的这个心里的愿望， cara pikir dan pandang kita kepada Tuhan, 就是我们对主的看法，以致我们对主的这个思维， dan butuh satu kerendahan hati untuk bersedia dievaluasi dan dikoreksi. 就是我们需要一个谦卑的心，被主来纠正我们。 Tidak mudah, saudara. 弟兄姐妹们，不是一件容易的事情 Saya secara pribadi pun masih dikoreksi, dibentuk sampai hari ini. 啊！我知道今天的我还是被主所纠正，我时常在神的面前审查我自己。 Dan saya pikir setiap kita pasti akan terus berproses menjadi orang Kristen yang sejati. 我相信我们每一个人都会进入这个过程当中，好让我们每一个人能够成为真正的基督徒。 Kita akan diproses sampai akhir hidup kita. 我们会进入这个过程，直到我们离开这个世界。 Namun meskipun itu tidak mudah, Bapak Ibu, 但是呢，弟兄姐妹们，这不是一件容易做到的事情。 mari hari ini kita mulai sama-sama memperhatikan hati kita. 来吧，让我们今天每一个人再次看我们自己的内心， Mari kita mengambil waktu untuk melihat ke dalam. 然后我们花时间来看我们内心。 Apa sesungguhnya kondisi hati kita ketika kita melakukan tindakan-tindakan ibadah? 就是当我们参加这个崇拜或者是举行这个宗教的活动的时候，那么我们的动机是什么呢？ Kenapa saya masih setia datang ke gereja? 为什么我仍然忠心的来参加崇拜呢？ Kenapa saya masih ingin melayani? 为什么还是想继续的侍奉呢？ Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， menjadi orang Kristen tidak hanya sebatas melakukan rutinitas agamawi. 要成为一个基督徒，不单只是要成为一个基督徒呢，不是只是进行这个宗教的仪式而已， Melainkan memiliki relasi yang pribadi, 乃是我们个人要与主有建立关系， relasi yang dekat dengan Allah. 就是我们与主有亲密的沟通。 Ingatlah bahwa Allah menghendaki tindakan rohani yang berasal dari hati yang sungguh-sungguh mengasihinya. 我们要去念到上帝所要我们的属灵的活动是来自内心的真诚， Dia tidak ingin kita terjebak hanya terus-menerus melakukan sesuatu. 他不是希望我们一直在去做那些宗教的活动而已。 Keseluruhan hidup kita seharusnya menjadi buah dari relasi kasih kita dengan Tuhan. 应该我们整个生命呢，是透过我们主的这交通，能够接触这个果子。 Oleh karena itu, Bapak Ibu, 所以呢，弟兄姐妹们， mari kita terus menjadi murid Kristus yang setia. 让我们每一个人成为真正的这个忠心的主的门徒。 Mari kita menjadi murid Kristus yang sungguh-sungguh dekat dan mengenal siapa pemimpin kita. 让我们每个人真正的认识到所带领我们的是谁， Mari kita terus mengenal kasih-Nya lewat kebenaran firman-Nya. 好让我们透过上帝的话语的真理，我们能够更深的认识主， Sehingga dengan demikian kita bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. 以致我们能够在认识主的这个道理上，我们能够更长进， Kita bisa lebih mengenal diri kita sendiri dan juga dimurnikan. 我们能够更认识我们自己，而且呢，被主所考照。 Dan pada akhirnya kita dapat memancarkan kasih Kristus lewat seluruh hidup kita. 好让最后呢，接着我们整个的生命，我们能够发出主的光辉。 Saya yakin Tuhan yang akan menolong kita untuk berdekat padanya. 我相信主会帮助我们每个人，使我们更亲近主。 Sekalipun kita jatuh bangun, tapi ingat ada anugerah Tuhan. 虽然我们会起来会跌倒，但是我们相信主的恩典是够我们用的。 Teruslah berdekat dengan hati kita. 我们一直不断的，我们的心要亲近主， Kiranya Tuhan boleh dimuliakan lewat kehidupan yang demikian. 借着我们的行为，愿上帝的名得着荣耀。 Amin. Mari Amin. kita bersatu di dalam 我 doa. 们同心祷告。 Bapa di surga, 我们在天上的父， kami harus mengakui betapa mudah kami jatuh. 我们需要承认，我们是何等容易的跌倒， Betapa kami mudah terjebak dalam rutinitas agamawi. 我们很容易陷入这个宗教的这个活动当中。 Betapa mudah kami hanya mementingkan supaya kami kelihatan rohani. 我们很多时候只是注重让别人看起来我们是一个属灵的基督徒， Tapi dalam hati kami sudah jauh daripadamu. 其实我们的心是远离主了。
Tuhan tolong kami, 主啊，求你帮助我们每个人， bawa kami kembali kepadamu, 带领我们回到主你的面前。 bawa kami ke dalam pelukan kasih-Mu Tuhan. 主啊，让我们能够在你的怀抱，在你爱的怀抱中。 Tolong kami untuk sungguh-sungguh mengenal kasih-Mu di dalam segala pikiran dan perasaan kami. 主啊，让我们在我们的这个思想上呢，让我们真正的经历到，能够明白到你对我们的爱， Sehingga kami juga boleh belajar mengasihi-Mu dengan tulus. 以致我们能够学习到诚心实意的来爱主。 Tuhan, kami rindu kehidupan iman kami adalah iman yang sejati. 主，我们渴望我们的信心乃是一个真诚的信心， Iman yang sungguh-sungguh punya relasi yang erat pribadi dengan Tuhan. 就是我们的信心，我们的信仰呢，跟主有亲密的沟通的信仰。 Tolong kami Tuhan, 主啊，求主你帮助我们每一个人， karena kami sadar kami sangat membutuhkan anugerah Tuhan. 因为我们觉悟到我们实在是需要你的恩典。 Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. 主啊，为着你赐下的话语向你献上感谢。 Mohon biarlah firman ini boleh berbicara dalam hati setiap kami. 但愿你的话语能够对我们每一个人说话。 Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang mengasihi kami berdoa. 我们祷告呢是奉主耶稣基督的圣名祈求的，阿门。